Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah memberikan pandangan-pandangan yang baik. Bermula dengan YB Bagan, Putrajaya, Paya Besar, yang keempat Tanjung Karang, kelima Gopeng, keenam Bacok, ketujuh Puchong, ke-8 Kuala Krai, 9 Ipoh Timur, 10 Pendang, 11 Kuala Selangor, 12 Pasir Gudang, 13 Pasir Mas, 14 Miri, 15 Sik, 16 Kampar, 17 Kapar, 18 Subang. Saya membuat catatan kepada perkara utama yang ditimbulkan. Saya tidak dapat untuk menjawab keseluruhan satu persatu. Walau bagaimanapun ada beberapa perkara yang ingin saya kongsikan kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian. Yang pertama, adakah kita boleh capai 4, 3, 60, 25? Itu angka 4% untuk pembangunan daripada KDNK, 3% atau kurang untuk defisit daripada KDNK, 60% daripada KDNK untuk paras hutang dan 25% untuk jaminan. Di tangan saya ada maklumat data tahunan daripada 2015 hingga 2023 yang ingin saya kongsikan pada ahli-ahli yang berhormat sekalian, tetapi 2023 itu anggaran sebab tahunnya belum habis. Berapakah apabila kita kata perbelanjaan pembangunan hendaklah sama atau lebih 3%, berapakah dalam masa 9 tahun daripada 2015 hingga anggaran 2023? Jawapannya ialah 4.0%. 4% selama 9 tahun. Oleh itu, hasrat untuk mencapai lebih atau sama dengan 3% itu sudah tercapai kerana purata kita ialah 4%. Kemudian dari segi defisit. Dari segi defisit, anggaran tahun ini 5%, 2015 3.2%, 2016 3.1%, yang paling rendah ialah 2017 2.9%. Kemudian 2018 naik 3.7, 2019 3.4, 2020 6.2, 2021 6.4, 2022 5.6, 2023 5 tahun ini. Mengapakah 2015 hingga 2017 3.2, 3.1, 2.9, iaitu menepati atau kurang daripada sasaran kita. Puncanya kerana pada ketika itu ada GST, ahli-ahli yang berhormat. Sekarang ni GST dah tak ada. Dulu saya kepala yang menimbulkan perkara ni. Angka tidak boleh berbohong. Ini angka benar yang saya ingin kongsikan pada ahli-ahli yang berhormat. Tapi adakah kita ingin melaksanakan GST? Tahun ini tentu tidak. Tahun depan tidak ada pengumuman. Belum ada pengumuman. Okey. Kemudian dari paras hutang keseluruhan. Yang kita hendak ialah 60% atau rendah. 2015 53.6, 2016 51.9, 2017 50%. 2018 51.2, 2019 52.4, 2020 62%, 2021 63.3, 2022 60.3. Itu tahun ini belum lagi anggarannya. Apabila kita campurkan, angkanya ialah 56.3%. Jadi kita boleh lihat di situ paras hutang keseluruhan yang meningkat pada 2020, 2021, 2022 adalah kerana masalah COVID. Maka paras hutang ditingkatkan. Dan ada yang berhormat mengatakan boleh atau tidak kita 60.3% itu kita capai, 60% itu kita capai. Jawapannya boleh kerana puratanya ialah 56.3%. Dan apabila ahli yang berhormat daripada Pasir Gudang menyatakan laporan STAR 60.4% itu betul. Dan kita menyatakan bahawa kita ingin mencapai 60% itu dalam jangka masa sederhana. Bukan besok, ya.
bukan tahun depan. Tempoh yang diberi apabila akta ini dikuatkuasakan oleh Menteri Kewangan, mungkin hujung tahun dikuatkuasakan, tempohnya ialah 3 hingga 5 tahun untuk kita mencapai apa yang kita gariskan 4 perkara tadi. 4, 3, 6, 0, 25 itu tempohnya ialah 3 hingga 5 tahun. Jadi dari segi logiknya kita boleh mencapai apa yang kita ingin nyatakan itu. Kemudian dari segi jaminan keuangan, 2015 15%, 2016 15%, 2017 17.4%, 2018 18.4%, 2019 18.2%, 2020 20.8%, 2021 20.1%, 2022 17.8%. Jika kita bahagikan 8 tahun itu, nilai puratanya ialah 17.8% dan hasrat kita ialah 25% dan kurang daripada 25%. Jadi perkara ini adalah angka-angka yang kita kira boleh dicapai dalam tempoh sederhana 3 hingga 5 tahun. YB Bagan ada menyebut mengenai keperluan untuk memasukkan perkara mengenai tender terbuka di dalam FRA. Minta penjelasan Puan Speaker. Saya ingin tahu di manakah di dalam rang undang-undang ini yang menyebut 3 hingga 5 tahun ini. Sebab ataupun ada disebut kena baca detail, ada di situ ya, 3 hingga 5 tahun ada. Okey, wah terima kasih YB Puchong. YB Bagan menyebut mengenai tender terbuka itu dan keperluan dalam FRA, maka saya ingin menyatakan di sini bahawa kita akan ada satu lagi akta khusus tentang perolehan. Tadi ada 2-3 orang ahli yang berhormat masuk pendang ada menyebut tentang tender. Akta Perolehan Kerajaan ataupun Government Procurement Act GPA dijangka akan dibentangkan pada suku kedua 2024. Jadi apabila disebut tentang LCS dan sebagainya itu, bila disebut tender terbuka dan sebagainya itu, bila disebut skandal itu dan ini adalah hasrat Kementerian Kewangan untuk mengadakan akta khusus mengenai tender. Oleh itu, tiada keperluan untuk masukkan perkara mengenai tender dalam akta FRA ini. YB payah besar penarafan kredit berdaulat negara, penggubalan FRA dapat meningkatkan kredit rating Malaysia. Penggubalan FRA dapat memberikan kesan positif ke atas kestabilan penarafan kredit berdaulat negara. Pengenalan had nilai kuantiti dalam FRA dapat mengurangkan pendedahan terhadap risiko dengan menangani kelemahan dan meningkatkan kapasiti fiskal bagi menguruskan sebarang kejutan. Antara kriteria yang dijelaskan oleh agensi penarafan kredit dalam meningkatkan penarapan sedia ada negara adalah meluaskan asas hasil. Itu antara perkara yang dilihat oleh kredit rating. Mengekalkan penurunan beban hutang, itu juga yang mereka lihat. Meningkatkan kemampuan untuk menurunkan defisit, itu juga yang mereka lihat. Jadi perkara mengenai FRA ini juga ada menyebut tentang apa yang dilihat oleh kredit rating. Apabila kita melihat kredit rating pada Fitch yang baru ini dikeluarkan, mereka juga melihat kestabilan dari segi politik untuk menentukan kredit rating kita. Bagan. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak tanya, agak bila kita boleh memulihkan credit rating yang telah diturunkan oleh Fitch semasa pentadbiran kerajaan yang lepas, yang merupakan penurunan yang buat kali pertama lebih 20 tahun. Adakah usaha yang dijalankan dapat meyakinkan bahawa credit rating ini dapat dipulihkan? Terima kasih. Apabila kita dapat mencapai dalam masa sederhana, mungkin 3 tahun, mungkin lebih awal daripada itu, kita harap kredit rating kita akan bertambah baik dalam 4 perkara yang kita piawaikan itu. Piawaian kita itu bukan main kita letak saja-saja ya. Seperti 60% shilling hutang, itu adalah merupakan standard European Union. Begitu juga apabila kita menyatakan defisit 3%, itu juga adalah standard antarabangsa.
Jadi apabila kita boleh mencapai apa yang kita ingin capai 436025 itu, saya harap kredit rating kita tentu akan jadi lebih baik. Seterusnya, sabar sahabat-sahabat, sabar. Saya banyak perkara nak jawab. Boleh. Okay, Boleh sikit. sabar. Boleh sikit. Paya besar pun ada lagi. Ya. Boleh sikit. Berkenaan dengan good Credit rating, guarantees, paya besar Boleh. berkait bangkitkan oleh pihak agensi penerapan kredit telah diambil kira dalam penggubalan FRA serta objektif fiskal dan had nilai kuantiti seperti dalam jadual pertama FRA. Paya besar juga menimbulkan tentang good guarantees. Definisi jaminan keuangan yang dihadkan di bawah akta ini telah dinyatakan dengan jelas merangkumi kesemua jaminan yang diluruskan oleh Menteri Kewangan. Jaminan kerajaan yang diberikan oleh kerajaan adalah kebanyakannya adalah untuk membiayai projek-projek pembangunan awam yang punya nilai pelaburan yang tinggi seperti MRT, ECRL, Lebuh Raya Pen Borneo serta membiayai program-program sosial seperti PTPTN untuk pendidikan, LPPSA, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, Prima, SPNB, untuk program perumahan untuk sektor awam, golongan M40, B40, Perbadanan Aset Air Berhad untuk bekalan air. Jadi ini mungkin yang dipahamkan oleh paya besar mengenai good guarantees untuk rakyat. Ya. Dengan adanya jaminan kerajaan ini, kerajaan mampu memanfaatkan instrumen pembiayaan dari institusi kewangan dan pasaran awam melalui pertubuhan perbadanan milik kerajaan yang tidak dapat ditampung sepenuhnya di bawah belanja pembangunan DE. Tuan Menteri, boleh Ya, sikit? paya besar. Boleh. Ya. Paya Terima besar kasih. tadi menyebut tentang telus tanggungjawab FDI, KDNK nominal, penentuan bila ditentukan jawatan kuasa kecil jangan jadi rubber stamp. Bagi tak bagi ni? Saya catat semua. Bagi tak bagi? Ya, kita ada banyak kawan-kawan yang lain, ada 18 yang lain. Silakan kalau ada perkara yang mustahak. Saya nak tanya, apakah jangkaan pihak MOF bila kita wujudkan FRA ni, adakah kita punya outlook rating akan bertambah dan apakah jangkaan mesti dah ada? Saya fikir di bawah Kementerian Kewangan, itu yang pertama. Saya maksudkan good guarantee ni yang berhormat, adakah dimasukkan liability good guarantee ni adalah guarantee yang kita rasa dapat, yang berhormat sebutkan tadi adalah yang tidak ada pulangan, yang jangka tidak ada pulangan, yang ada pulangan oleh Petronas, oleh TMB, ini juga dimasukkan atau tidak dalam 25% ni? Itu maksud saya, bukan seperti mana yang Berhormat sebutkan tadi. Ya, setakat ini sebagaimana yang saya sebut, 17.8%, 17.8% bererti kita masih ada lagi ruangan untuk jaminan ini. Ya. Kalau ada perkara yang tertentu yang difahamkan oleh YB Paya Besar, bolehlah bertemu selepas ini. Paya Besar ada menyebut tentang implikasi kesan rating, tentulah selepas perkara ini kita laksanakan dalam masa setahun dua, tentunya kita akan mendapat rating yang lebih baik, bukan hanya A- atau triple B+ oleh Fitch baru-baru ini dalam kedudukan stabil, tetapi kita harap implikasi rating adalah lebih positif. YB Gopeng, di mana kerajaan nak dapat dana 15 bilion dalam kajian separuh pendal RMK12. Dari mana sumber dana ini? Secara amnya, sumber pembiayaan perbelanjaan pembangunan diperoleh melalui hasil dan juga pinjaman kerajaan. Dalam hal ini, sumber pinjaman bagi membiayai peruntukan tambahan tersebut biayai daripada sumber domestik. Kerajaan memberi keutamaan untuk mendapat pinjaman dari sumber domestik memandangkan terdapat permintaan kukuh dari pelabur dan kecairan pasaran yang mencukupi. Di samping itu, kos pinjaman juga lebih rendah dan pendedahan terhadap risiko kadar tukaran mata wang asing dapat diminimumkan. Dan tentunya apabila kita kata kita ingin membuat pinjaman, pinjaman yang boleh dibuat oleh kerajaan hanya untuk membiayai pembangunan dan tidak boleh OE, hanya boleh DE dan juga pinjaman tentang pembayaran hutang. Dan dari segi bayaran khidmat hutang, kita menetapkan supaya dia adalah 15% daripada hasil dan tidak boleh lebih daripada 15% daripada hasil. Memanglah sebelum ini 10 ke 11%, tetapi oleh kerana kita ada pertambahan hutang kerana COVID, oleh itu dia meningkat pada 16% dan kita ingin menurunkan pada 15% daripada hasil. Khidmat hutang 15% daripada hasil itu tidak diletakkan di dalam 4 perkara, tetapi itu adalah disiplin Timbalan dalaman. Menteri, Puncak Borneo. Dalaman. Puncak Borneo tadi Minta penjelasan sikit je.
Puncak Borneo tak ambil bahagian, tapi bolehlah. Nak penjelasan lah ni. Ya, sila. Terima kasih Timbalan Menteri Kewangan, sahabat saya daripada Pontian. Saya nak menyentuh pasal 29 di mana jawatan kuasa dasar fiskal ini adalah amat penting. Maka mereka ini akan memberi sure kepada kabinet dan juga mereka ini adalah badan yang akan membuat hala tuju cara pembelanjaan kerajaan dan juga tax policies. Jadi saya melihat senarai tadi di mana saya juga ingin meminta penjelasan sama ada pihak kementerian boleh mempertimbangkan sama ada untuk meletak wakil daripada Sabah dan Sarawak dan juga boleh meletakkan wakil yang pakar di dalam bidang keuangan daripada luar dan juga meletakkan wakil daripada ketua pembangkang supaya kita ada check and balance dan ia boleh menjadi satu benchmark untuk kita lebih telus dan ia boleh disemak imbang oleh pelbagai pihak. Jadi adakah kementerian boleh mempertimbangkan perkara ini demi untuk kebaikan kita dan juga daripada mata luar melihat kita lebih ke arah accountability dan juga lebih telus. Terima kasih. Ya, tadi juga telah ditimbulkan oleh beberapa ahli yang berhormat termasuk daripada Puchong dan kita mengambil ingatan terhadap perkara itu. Apa yang kita ingin nyatakan bahawa di peringkat parlimen kita sudah ada jawatan kuasa kira-kira wang awam atau PAC yang pengurusinya daripada pembangkang dan ahlinya bergabung dan kita juga ada jawatan kuasa pilihan khas parlimen ekonomi dan kewangan. Tadi Masjid Tanah yang jawatan kuasa kedua ini adalah jawatan kuasa paya besar selaku pengerusi dan ada Putrajaya pun ada di dalamnya, Tuaran pun ada dalamnya. Jadi jawatan kuasa itu diteruskan. Dan itu jawatan kuasa jika perlu ada satu jawatan kuasa khas pilihan parlimen ini khusus untuk mengenai dasar fiskal, dia boleh dicadangkan dan telah pun dicadangkan tadi dan kita boleh follow up tentang cadangan itu jika didapati sesuai oleh pihak Timbalan parlimen. Menteri yang saya maksudkan tadi pasal 29 itu dalam RUU ini. Saya tahu perlu ada daripada Sabah dan Sarawak. Ada 2 orang kekosongan yang dipilih, boleh diletakkan Sabah dan Sarawak. Pada saat dan ketika ini Timbalan Perdana Menteri ada 2, salah satunya daripada Sarawak. Ya. Isteri saya orang Sarawak jugalah. Jadi di situ dah ada komponen Sarawak. Jadi kalau tidak ada Sabah di antara dalam kumpulan jawatan kuasa itu, ada 2 orang yang boleh dilantik, kemungkinan seorang boleh daripada Sabah dan sudah ada daripada seorang daripada Sarawak. Ya, Putrajaya. Timbalan Menteri, terima kasih atas penjelasan tadi. Cuma seperti mana saya sebut dalam perbahasan saya tadi, apabila kita lihat Seksyen 28 di mana jawatan kuasa dasar fiskal ini mengemukakan syur kepada jemaah menteri. Dan jika kita lihat jawatan kuasa ini juga dia ada tugas-tugas dia menyelia perkara fiskal, menimbang teliti, mencadangkan dasar kepada kerajaan dan juga memastikan pelaksanaan dasar. Jadi kita lihat di sini apabila jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Perdana Menteri, dianggotai oleh Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, Timbalan Perdana Menteri, maknanya dia berpusing dalam satu paksi yang sama. Kita tidak ada satu panduan atau ruang untuk kita berikan ada satu, as I said before, dengan izin sparring antara cadangan yang dibawa oleh jawatan kuasa dengan apa yang boleh ditambah baik oleh anggota pentadbiran melalui Jemaah Menteri. Dan saya bagi contoh tadi apabila kita bercakap tentang Monetary Policy Council, ya, di mana dia digauntai oleh governor, penolong governor, timbalan governor dan 2 anggota lain bebas. Jadi kalau kita dapat beri gambaran bahawa jawatan kuasa ini satu jawatan kuasa yang bebas, bawa kepada kerajaan, dibincangkan di peringkat menteri dan juga jemaah menteri, ianya lebih baik. Jadi adakah kementerian akan mengambil tindakan sama ada mengubah Seksyen 28-29 ini ataupun apakah pendirian kementerian tentang hal ini? Terima kasih. Pada saat yang ketika ini kita nak teruskan apa yang kita cadangkan, ya. Sabar, saya jawab dululah. Pendang, kita sahabat kan. Sahabat lama. Dulu satu pentas satu ketika. Kabinet ni ada 28 orang menteri, yang berhormat Putrajaya. Dan dalam jawatan kuasa ni PM, TPM 2 orang, Menteri Ekonomi ada 4 orang. Ada 24 yang lain daripada menteri-menteri itu tidak berada dalam jawatan kuasa ini.
Bererti 24 menteri yang lain itu boleh memberikan pandangan yang berbeza daripada mereka yang menganggotai yang sama. Jadi saya kira untuk saat yang ketika ini kita teruskan. Sejak 2013 ini anggotanya. Kita ingin meneruskan setahun dua. Kalau kita ingin ubah sebagaimana Yang Berhormat mana tadi mencadangkan supaya kita pindah pada tahun depan. Ya. Untuk sementara ini akta pertama, ini akta ibu. Kita teruskan apa yang ada dahulu. Okey. Apa yang tak puas hati, Putrajaya? Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya punya concern adalah apabila diketuai oleh Perdana Menteri. Jadi yang dalam kabinet pun dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Itu antara komponennya dan turut dianggotai oleh Timbalan Perdana Menteri. Tapi kalau Yang Berhormat Timbalan Menteri sebut tadi akan dipertimbangkan, kemudian mungkin boleh dilihat kembali, dibawa kembali ke sini kemudian untuk kita tambah baik. Jadi kita nampak ada satu tata kelola, ada satu governance yang jauh lebih baik. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih atas cadangan. Kita ambil ingatan berat tentang perkara itu. Yang Berhormat Timbalan Sebagaimana Menteri, yang masih banyak lagi nak jawab. apa pasal waktu saya Habis. rasa itu silap tu, jam tu. Tidak silap. Tak silap ya. Ya, masih banyak lagi nak jawab. Saya tarik balik. Banyak sebenarnya, banyak. Saya bagi masa tambahan 3 minit Sikit lagi. lagi 30 3 minit. 3 minit. apa ni Yang Berhormat Pontian. Okey. Yang Berhormat Pontian. pendam, Yang ni penting, pendam, yang ni silakan. penting. Saya nak tanya. Bacok dia dalam memberikan cadangan-cadangan yang baik lah. saya nak suka bagi lah pindah bacok. yang cadangan yang baik lah. Yang Saya nak lain beritahu, pun tadi disebut suka juga PAC. sebenarnya. Disebut PAC. Tanjung Karang dia mengulangi apa yang saya bentangkan. Ya. Tak apa, teruskan. Saya nak sebut PAC ni memanglah tadi disebut Perdana Menteri, Menteri Kewangan orang yang sama dia tak ada semak dan imbang. Jadi bagi kepada PAC, PAC juga terhad kepada kelulusan Tan Sri Speaker. Sama ada nak bawa naik ke atas nak buat report, kami tak boleh nak terus pergi buat report tanpa kelulusan Speaker. Yang ni pun nak kena cek balik. Lepas tu di RUU yang nak buat pindah ini, kenapa masuk Sabah dan Sarawak? Kalau begitu saya nak cadangkan semua negeri 14 ni mesti ada wakil untuk menjadi jawatankuasa. Kenapa Sabah dan Sarawak saja? Kami pun bayar cukai juga negeri lain. Ya, dalam MA63 dalam pindahan perlembagaan yang kita ada bahawa kita ada 3 wilayah. Wilayahnya ialah Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Adakah itu hidden agenda? Sebab sebelum ni dah lama wilayah ni bukan baru sejak daripada 1963 ni. Itu akta lain. Wilayah ni sudah lama. Kenapa hari ni baru ada? Negeri lain pun tak juga wakil dia duduk dalam jawatankuasa kewangan. Mereka pun bayar cukai juga. Kita ada jawatankuasa kecil. Jawatankuasa kecil tu boleh ada 14 orang, seorang daripada seorang negeri. Dia lantik daripada negeri-negeri jugalah saya cadangkan. Saya Sebab ingin, baru adil. Terima kasih. Baru dapat cukai diambil kepada semua negeri. Ada beberapa perkara yang saya ingin sebut. Bagan dan menyebut tentang objektif fiskal ini amat berani. Ya. Deficit spending 3% boleh atau tidak saya dah sebut tadi, saya dah jawab. Reaksi rating agency kita harap positif. Yang Putrajaya saya dah jawab. Dan kita ingin menyatakan bahawa apabila kita tidak mencapai maka kita akan bawa semula ke Dewan Rakyat. Dan masa tempoh untuk kita membawa balik ke Dewan Rakyat setelah diputuskan oleh Jemaah Menteri itu, kita boleh adakan sidang khas. Kita boleh selesaikan dalam masa 2 minggu atau kita boleh selesaikan katalah mesyuarat kabinet pada khas hari Isnin. Kemudian kita ada mesyuarat khas hari Khamis Dewan Rakyat, kita boleh dengan pantas melaksanakan. Jadi kita tak perlu risau dari segi pencapaian yang tidak dicapai bahawa ke Dewan Rakyat tak lulus ke bagaimana, kerana kita boleh mempercepatkan proses itu. Perkara ini tak pernah berlaku, ini kali pertama berlaku. Jadi kita akan berhadapan dengan perkara yang akan kita hadapi Yang kemudian. Menteri, kalau saya minta penjelasan sedikit saja. Ya. Ini kerana untuk mereka di luar sana ingin mendapat gambaran. Okey. Katakanlah dibawa ke Dewan, tidak diluluskan, dibawa balik, kemudian perlu ditambah baik dan hendak dibawa semula. Jadi saya punya pertanyaan tadi, apakah keadaan di situ, apakah ianya memberi kesan pada penggunaan bajet atau belanjawan untuk tahun tersebut? Itu saja. Jadi kat luar tu jelaslah, maknanya benda ni tak ada masalah. Kalau benda tu tak ada masalah, itu yang kita nak kena jelaskan sebab ini perkara baru. Jadi mungkin tertanya-tanya, kalau Dewan tak setuju nak kena bawa balik, bawa semula ke Dewan, apakah terdapat kesan kepada belanjawan tahun tersebut? Terima kasih Yang Berhormat. Dia tidak akan ada kesan pada belanjawan, ya, sebab belanjawan diluluskan dalam sesi yang berbeza. Oleh itu dari segi tempohnya, katalah dibawa minggu ini, kemudian tidak diluluskan oleh Dewan, maka dipindah, dibawa minggu depan. Yang Berhormat Putrajaya boleh. Kita tak perlu bulan depan. Segalanya sekarang ini boleh proses dengan pantas. Okey. Tanjung Karang.
Sila Saya dulu. dah menyebut tadi Tanjung Karang minta Kota Raja letak jawatan, dia tak ada kaitan dengan apa yang disebut di sini. Gopeng, kehadiran Marang dan sebagainya itu pun tak ada kaitan dengan apa yang ada di sini. Ekonomi madani, bahawa padu, NIMP, NETR, KSP, RMK 12, Kuala Selangor 15 bilion dari dapat di mana-mana telah saya jawab. Ya, terima kasih menyebut Kepala Menteri, tentang Kuala Big Selangor. Bowl, anjakan besar. Kuala Selangor saya akan sampai sekejap lagi ya. Bacok, terima kasih menyebut mengenai mendisiplinkan Putrajaya, kesaksamaan generasi, hasil yang menuntut keadilan, manfaat cukai sama ada regresif dan progresif. Regresif sebenarnya SST, progresif GST. Tak apalah, itu kita cerita kemudian ya. Dari segi itu kita cerita kemudian. Dari segi prioriti perbelanjaan tentunya ada, kita prioriti luar jangka ini ada keanjalan yang tertentu, dan pelaporan telus ini yang Muhammad Bacok, jika kita membuka www.mof.gov.my, iaitu laman web Kementerian Keuangan, untuk kali pertama dalam sejarah pada 23 bulan 9 yang lalu kita melaporkan prestasi setengah tahun pencapaian keuangan. Tak pernah dibuat selama-lama ini. Ini dikehendaki dalam FRA ini, tetapi sebelum FRA diluluskan pun kita telah mencuba dan dah ada dalam laman web Kementerian Keuangan. Ahli-ahli yang berhormat boleh menilai pencapaian setengah tahun, 6 bulan, tetapi dilapor pada 23 September dan kita akan adakan perkara itu setiap tahun mengenai prestasi bajet dan pengurusan wang kerajaan dalam tempoh setengah tahun. Seterusnya Puchong mengira faedah yang dikenakan terhadap hutang kita RM1,460 sesaat. Terima kasih kerana tolong mengirakan itu, dan kita memang concern terhadap apa yang berlaku ini, dan kita ada lagi 3 KPI apabila disebut bahawa proses kenaikan hutang. Apa bezanya apabila ketika COVID kita bawa di sini untuk menaikkan paras hutang. Kita ada 3 lagi KPI yang kita bawa di sini. Bukan hanya untuk kita menurun atau menaikkan paras hutang, tetapi kita ada lagi KPI, 3 lagi KPI sebagaimana yang saya sebut. Dia bukan hanya setakat menaikkan siling hutang ataupun berkaitan dengan hutang, tetapi kita ada dengan perbelanjaan pembangunan, ya, sebagaimana 3 KPI yang lain. Kuala Krai, sistem perolehan lebih telus itu kita sebut bahawa kita akan ada apa yang dipanggil sebagai akta mengenai perolehan, kemudian mengenai rundingan terus dan sebagainya itu ya. Jangan boros dan membazir, ingatan yang baik. Dasar hasil REE ini telah dinyatakan asalkan dia ada SOP di negeri berkaitan dan lulus EIA dan sebagainya. Ipoh Timur menyatakan bahawa FRA ini lebih bertanggungjawab melaporkan dari segi kebebasan institusi, pengawasan wang rakyat, separuh penggal dah saya sebut tadi bahawa kita melaporkan separuh penggal tahun ini, bukan hanya separuh penggal tapi setengah tahun kita laporkan. Beliau menyebut 16 section, 11 section, terima kasih. Ada yang wajib bentang, ada dua fasal, limited accountability, 16 section. Semua sekali saya hargai pandangan-pandangan daripada Ipoh Timur. Pendang, perolehan, sekali lagi saya sebut kita akan ada akta yang berkaitan proses perolehan ini. Seterusnya Kuala Selangor, terima kasih menyebut tentang kesaksamaan antara generasi. Kita tidak mahu mewariskan hutang ni pada generasi akan datang. Pada saat dan ketika ini, bayangkan jika dulu khidmat hutang ialah 10%. Sekarang ini khidmat hutang 16%. Dia sudah 6% lebih. 6% lebih itu tidak dapat dinikmati oleh generasi pada saat dan ketika ini kerana hutang yang telah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi kita tidak mahu mewariskan bebanan hutang ini pada generasi akan datang. Itu sebab hutang kita hendaklah kawal. Kuala Selangor, terima kasih. Boston, KLK, LTAT itu tak apalah. Itu di forum yang lain. Jawatan kuasa khas Parlimen hanya untuk fiscal policy ini bagus. Yang Muhammad Kuala Selangor. Kita dah ada tentang keuangan dan ekonomi. Tetapi jika untuk khusus jawatan kuasa khas, pilihan khas Parlimen khusus tentang fiskal dan monetary agaknya, misalnya, itu kita pulangkan kemudian, kita boleh bincang dan kita boleh fikirkan kembali untuk dapatkan keputusan. Pasir Gudang saya dah jawab bahawa apa yang disebut oleh laporan The Star itu betul.
dan 60.4% itu betul, dan jadual ini adalah 60%, tetapi Pasir Gudang dalam tempoh sederhana setelah ia dilaksanakan, dimulakan bila akta ini bila nak dimulakan, katalah tahun depan, awal tahun depan misalnya. Kita ambil 3 hingga 4 tahun daripada tarikh itu, 3 hingga 5 tahun untuk mencapai 60% itu. Dia bukan pada saat dan ketika ini, Pasir Gudang, ya. Jadi kita ada masa sedikit. Pasir Mas, wawasan kemakmuran ini sebenarnya telah dijawab oleh Perdana Menteri 2 hari lepas, bahawa apa yang kita nak buat dalam ekonomi madani yang berbeza dengan wawasan kemakmuran bersama ini ialah kerana dalam wawasan kemakmuran bersama itu kurang ditekankan mengenai tata kelola dan juga nilai-nilai madani yang disebut. Madani ini ialah maju 3 perkara. Maju dari segi pemikiran, maju dari segi kebendaan, maju dari segi kerohanian. Itu tidak dinyatakan. Jadi kita ubah kerangka ekonomi madani daripada wawasan kemakmuran bersama. Kampa menyebut skandal forex, memang dia teruk sebenarnya, tetapi telah ada keputusan-keputusan yang tertentu. Bajet defisit Kampa sebut adalah perkara biasa, betul, tetapi kita ingin mengurangkan defisit itu, dan pada pandangan kita 3% defisit adalah satu perkara yang sepatutnya boleh. Kapar political will, inilah di political will. Sebelum ini kita berusaha untuk membentangkan daripada 2017, sambung 2019, sambung 2021, sambung 2023. Pada saat dan ketika ini, dalam masa sekitar beberapa minit lagi, kita akan uluskan satu perkara yang menakjubkan dalam sejarah Parlimen Dewan Rakyat kita Malaysia ini mengenai FRA. Terima kasih atas semuanya. Penjelasan. Ya. Puan Speaker, minta penjelasan. Tadi Menteri ada kata kita boleh capai sasaran dalam 3 hingga 5 tahun. Sederhana, jangka sederhana. Saya nak tanya, bilakah Seksyen 26 penyimpangan sementara akan dibuat? Sebab 3 hingga 5 tahun, kalau kita telah meningkat ke 62%, kita tak payah guna Seksyen 26 sampai kita tak boleh capai, baru kita guna penyimpangan sementara. Oleh itu, apakah yang dimasukkan dengan sementara itu? Penyimpangan ini ialah penyimpangan sementara ialah apabila berlaku krisis. Contohnya berlaku peperangan di negara jiran, kita minta jangan berlaku. Contohnya berlaku lagi COVID-20 ke pula ke apa, wallahu alam, penyakit X ke apa ke yang baru ini, saya kira kita harap tidak berlaku. Contohnya berlaku banjir besar yang terlalu besar. Ya, saya faham. Ya. Tapi even masa tu pun mungkin tak payah sebab ada 83. 83 kata bahawa sasaran itu ini adalah sasaran yang boleh dicapai dalam jangka masa sederhana. Maksud kalau ada COVID, kalau ada any crisis, kita mencapai 63. Tapi 63 ini kalau dalam masa 3 hingga 5 tahun kita boleh turunkan kepada 60%, kita tak payah menggunakan Seksyen 26 atau kita juga perlu menggunakan Seksyen 26. Apa yang saya faham daripada pandangan Puchong begini, katalah apabila tiba COVID baru ni 2020, 2021, 2022. Kita telah meletakkan 55% kepada paras siling hutang. Kemudian kita naikkan 2 kali, 60%, kemudian 65%. Oleh itu, kita memerlukan masa untuk kembali kepada 60%. Bilakah penyimpangan sementara itu berlaku? Ia berlaku apabila keadaan luar jangka sebagaimana saya sebut tidak dapat diramal, memberi risiko signifikan pada kehidupan manusia, ekonomi, kedudukan fiskal. Risiko signifikan merupakan jangkaan impak yang ketara pada sebahagian besar rakyat, kedudukan ekonomi, keuangan kerajaan. Tahap risiko signifikan ini akan dinilai oleh Menteri Keuangan dan Jawatankuasa Fiskal. Hasil dapatan penilaian itu perlu dibentang oleh Menteri Keuangan kelulusan Jemaah Menteri. Setelah Jawatankuasa Fiskal memutuskan, dibawa ke Jemaah Menteri. Lepas Jemaah Menteri memutuskan, dibawa ke sini untuk diluluskan dan dibentang kepada Dewan Rakyat. Faham. Ini. Tapi Menteri tak faham soalan saya. Soalan saya, sekarang kalau kita telah pun turun ke 58%,
saya sebagai contoh ya, 58%. Lepas itu ada perkara yang berlaku. Kita perlu tingkatkan ataupun GDP turun sebab dia adalah nisbah, denominator. Kalau pada masa itu 62%, tapi kita yakin dalam masa 3 hingga 5 tahun kita boleh turunkan ke kurang daripada 60%, adakah Section 26 akan dilaksanakan ataupun tak payah? Sebab kita tahu pada jangka masa sederhana kita boleh turunkan balik ke 60. Ini soalan saya. Bukan sekarang, tapi pada masa depan. Kalau dia tidak memberi kesan pada yang seterusnya pada sasaran dan kita yakin tentang perkara itu, maka apa yang kita perlu lakukan ialah kita tak payah kita tidak perlu mengubah ya. Jadi itu. Lepas ni kita bincanglah. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri. Ya, sila. Dua soalan ringkas dan pendek. Sebenarnya dia berpokokkan Ipoh Timur. Ya, Ringkaskan soalan, masa sudah tamat. Apa yang Pucuk bawa. 35-27 wajib bentang, 16 section limited accountability, 11 section. Ya, Ipoh Timur. Terima kasih atas keprihatinan apa yang saya cakap. Apa yang Pucuk sebut tadi berkenaan dengan Dia tak perlu bentang sekiranya unjuran dapati tidak melanggar sasaran. Ya, betul. MOF akan sentiasa pantau dan teliti. Saya juga nak tanya, sekiranya penyimpangan itu sebenarnya bukan penyimpangan seperti misalnya kalau tahun depan tiba-tibanya ekonomi merudum teruk sangat, siapa yang akan tentukan sama ada itu satu penyimpangan atau memang ia adalah sesuatu yang baru berlaku sebab suasana ekonomi. Soalan keduanya, dasar di sebalik undang-undang ini adalah reporting atau laporan kepada Dewan. Tetapi kalau kita kaji Section 16 dengan Section 19, khusus kepada 19.4 di mana ia sebut syornya melaporkan dapatan dan syornya kepada kerajaan. Maksudnya Menteri Kewangan lapor kepada Kabinet. Dan di manakah laporan kepada Parlimen di situ? Nak minta sedikit pandangan dan ulasan berkenaan itu. Terima kasih. Jika dia tidak melibatkan krisis tetapi tidak mencapai apa yang disebut angka yang saya sebut 436025 itu ya. Jika tidak berlaku dalam krisis tetapi 436025 ataupun 4 tidak tercapai, 3 tidak tercapai, 60 tidak tercapai, 25 tidak tercapai ataupun 1 daripada 4 tidak tercapai atau 2 daripada 4 tak tercapai atau 4 tidak tercapai bukan kerana krisis, ia perlu ditentukan oleh Jawatankuasa Fiskal. Kemudian Jawatankuasa Fiskal membawa kepada Kabinet. Saya dah sebut tadi 4 orang dalam Jawatankuasa Fiskal, ada 24 orang lain tak ada dalam Jawatankuasa Fiskal dalam Kabinet 28 orang menteri itu. Dan kemudian diputuskan oleh Kabinet dan kita juga memerhati di sini bukan ya. Kita sentiasa memerhati angka 436025 ini. Dan kita juga ada soalan-soalan di Parlimen kita boleh tanya. Soalan-soalan Parlimen, soalan-soalan menteri, adakah 25% itu melebihi? Contohnya, pada setiap hari Selasa, pada setiap hari Khamis, ada soalan Perdana Menteri, Prime Minister's Question Time, tak pernah sebelum ni ada, Perdana Menteri boleh menjawab dan kemudian kita boleh bertanya kenapa tidak ada sidang khas Parlimen? Kerana defisit sudah 4%, kenapa tak tercapai 3%? Jadi, di sini juga boleh bertanya, tidak semesti menunggu keputusan Kabinet barulah kita untuk membawa Menteri Keuangan untuk melaporkan di sini untuk dapat kelulusan. Cuma sedikit teguran Menteri. Section 16 memang langsung tak ada Yang Berhormat sebarang clear Timbalan reporting. Menteri. Jadi Masa sudah tamat. sedikit cadangan saja. Sekian, masih. Terima kasihlah ahli-ahli yang berhormat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada perkara yang saya tidak dapat jawab, saya rasa saya dah jawab semua. Saya sebut satu persatu dan apa yang saya tulis di sini pun saya sebut satu persatu. Dan saya berminat dengan Subang menyebut bahawa ini adalah reformasi terpenting dan Subang juga menjawab kita jalankan dulu, tambah baik tahun depan kalau ada apa yang kita nak pindah, kita pindah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Minta jawab bertulis. Untuk makluman, Yang Berhormat Timbalan Menteri mula menjawab pada pukul 4.50. Jadi masa yang telah diperuntukkan adalah lebih kurang 40 minit. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat,
Sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Sewaktu Akta untuk membuat peruntukan mengenai tanggungjawab kebertanggungjawapan, tadbir urus dan ketulusan kerajaan dalam menguruskan kewangan awam dan risiko fiskal khususnya berhubung dengan hasil perbelanjaan pinjaman dan hutang, melaporkan dokumen belanjawan tahunan dan penerbitan dokumen lain dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan dengannya. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 38. Fasal-fasal 1 hingga 38 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Jadual. Jadual jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Yang berhormat Timbalan Menteri. Tuan Mengerusi, saya mohon cadangkan rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis persidang semula sebagai majlis mesyuarat. Ya, Datuk. Yang Dipertua. Ya, Yang Dipertua, saya mohon maklumkan bahawa rang undang-undang bernama Satu Akta untuk membuat peruntukan mengenai tanggungjawab kebertanggungjawaban, tadbir urus dan ketulusan kerajaan dalam menguruskan keuangan awam dan risiko fiskal, khususnya berhubung dengan hasil perbelanjaan, pinjaman dan hutang, melaporkan dokumen belanjawan tahunan dan penerbitan dokumen lain dan untuk mengadakan perkara lain yang berkaitan dengannya telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Saya, Puan Speaker. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama Sewaktu Akta untuk membuat peruntukan mengenai tanggungjawab, kebertanggungjawapan, tadbir urus dan ketulusan kerajaan dalam menguruskan kewangan awam dan risiko fiskal khususnya berhubung dengan hasil perbelanjaan pinjaman dan hutang, melaporkan dokumen belanjawan tahunan dan penerbitan dokumen lain dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara lain yang berkaitan dengannya. DR 32 2023, Rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Pindahan 2023, bacaan kali yang kedua. Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan Satu Akta untuk meminda Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 dibacakan kali kedua sekarang. Untuk makluman ahli yang berhormat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ialah sebuah badan berkanun yang diberi kuasa di bawah Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 atau Akta 533 berkuat kuasa 1 Mac 1996. LHDNM bertindak sebagai ejen kerajaan dan memberikan perkhidmatan dalam pentadbiran, pentaksiran, pemungutan, penguatkuasaan pembayaran cukai pendapatan petroleum, cukai keuntungan harta tanah, duti harta pesaka, duti stem dan apa-apa cukai lain sebagaimana yang dipersetujui antara kerajaan dengan lembaga hasil. Untuk makluman ahli yang berhormat, rang undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Pindaan 2023 ini telah dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa pilihan khas keuangan dan ekonomi Parlimen serta mesyuarat jawatan kuasa teknikal di bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 bilangan 12023 masing-masing pada 18 Julai 2023 yang antara lainnya telah bersetuju supaya RUU Lembaga Hasil ini dikemukakan pada Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah
dan Jabatan Peguam Besar Negeri Sarawak bagi mendapatkan pandangan dan ulasan. Dalam hal ini, pandangan dan ulasan daripada Negeri Sabah dan Sarawak termasuk bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak di Jabatan Perdana Menteri telah pun diperolehi. Pandangan dan ulasan tersebut telah pun diperhalusi oleh Kementerian Kewangan dan telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri pada 27 September 2023. Untuk makluman ahli yang berhormat, tuntutan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak yang menyatakan keperluan agar wakil kerajaan negeri tersebut dilantik sebagai anggota lembaga-lembaga hasil adalah untuk memastikan isu-isu percukaian yang berkaitan kedua-dua negeri dapat ditangani dan disampaikan dengan sewajarnya. Dalam hubungan ini, cadangan keanggotaan Wakil Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak boleh dipertimbangkan bagi menggalakkan pengurusan percukaian yang objektif dan bebas selain berusaha mengadaptasi amalan tadbir urus terbaik global seperti yang ditetapkan oleh Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2021. Yang dipertua, untuk mencapai sasaran kutipan hasil cukai langsung kasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan, lembaga hasil memerlukan penggunaan sumber yang paling optimum bagi memastikan keperluan tersebut dipenuhi. Oleh demikian, lembaga hasil hendaklah sentiasa memastikan kedudukan kewangan ini kekal berada pada kedudukan lebihan atau surplus pada setiap tahun demi menjamin kemampanan lembaga hasil dalam jangka masa panjang. Saya mohon untuk menghuraikan setiap fasal dalam rang undang-undang ini. Rang undang-undang ini punya 5 pasal. Pasal 1 mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai pemulaan kuat kuasa akta. Pasal 2 bertujuan untuk meminda Seksyen 6 Akta 533 dengan masukkan perenggan baharu 1 dalam kurungan DA dan dalam kurungan DB untuk meluaskan keanggotaan lembaga dengan menambah seseorang yang mewakili Negeri Sabah yang hendaklah dilantik oleh Menteri selepas berunding dengan Ketua Menteri Sabah, dan seseorang yang mewakili Negeri Sarawak yang hendaklah dilantik oleh Menteri selepas berunding dengan Premier Sarawak. Pasal ini juga memperuntukkan bahawa orang yang mewakili Negeri Sabah dan Negeri Sarawak itu hendaklah daripada kalangan orang yang pertama berkedudukan dan berpengalaman dalam perkara keuangan, berpengalaman dalam komersial atau percukaian atau undang-undang. Pasal 3 bertujuan untuk meminda Seksyen 7 Akta 533 bagi memperuntukkan bahawa anggota yang dilantik di bawah perenggan 6 dalam kurungan 1 dalam kurungan DA atau kurungan DB hendaklah juga memegang jawatan tertaluk pada apa-apa terma sebagaimana ditentukan oleh Menteri selama tempoh tidak melebihi 3 tahun dan hendaklah boleh dilantik semula. Pasal 4 bertujuan untuk meminda Seksyen 9 Akta 533 bagi memperuntukkan bahawa Menteri boleh pada bila-bila masa tanpa memberikan apa-apa sebab membatalkan pelantikan seseorang anggota yang dilantik di bawah perenggan 61 DA selepas berunding dengan Ketua Menteri Sabah, dan membatalkan pelantikan seorang anggota yang dilantik di bawah perenggan 61 DB selepas berunding dengan Premier Sarawak. Selain itu, anggota yang dilantik di bawah perenggan DADB juga boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatannya dengan memberikan notis secara bertulis kepada Menteri. Untuk malam ahli yang berhormat, pasal 4 ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut berhubung proses pembatalan pelantikan seorang wakil negeri Sabah dan Sarawak dalam jawatan kuasa sebentar lagi. Kertas warna merah telah diletakkan di atas meja ahli-ahli yang berhormat. Pasal 5 bertujuan untuk meminda perenggan 28A Akta 533 bagi meluaskan kuasa pelaburan lembaga dengan menyimpan wang lembaga yang ada untuk pelaburan ke dalam bank Islam yang dilesenkan dengan sewajarnya bawah Akta Perkhidmatan Keuangan Islam 2013, mana-mana institusi kewangan lain yang dilesenkan dengan sewajarnya bawah Akta Perkhidmatan Keuangan Islam 2013, institusi kewangan pembangunan dikawal selia dengan sewajarnya di bawah Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 atau koperasi yang didaftarkan dengan sewajarnya di bawah Akta Koperasi 1993. Puan Yang Dipertua, secara keseluruhannya cadangan pindaan terhadap anggota lembaga dan kuasa pelaburan LHDN di Seksyen 6, 7, 9, Seksyen 28 Akta 533 adalah pertama untuk memenuhi aspirasi Perjanjian Malaysia 1963, Malaysia Agreement 1963, MA 63, supaya dilantik Wakil Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak dalam keanggotaan LHDN seperti yang dibangkitkan dalam mesyuarat khas Perjanjian Malaysia 1963. Yang kedua adalah untuk memastikan keanggotaan lembaga hasil seimbang dengan tadbir urus korporat terbaik yang menerapkan nilai semak dan imbang, check and balance selaras dengan amalan terbaik di peringkat global. 3, untuk mengoptimumkan pendapatan pelaburan serta memperkemaskan fungsi pelaburan lembaga hasil. 4, untuk memberikan lembaga hasil lebih banyak alternatif bagi peletakan pelaburannya terutama dalam pelaburan yang patuh syariah. 5, untuk mendapatkan kadar pulangan pelaburan yang lebih menguntungkan dan kompetitif. 6, untuk memastikan lembaga hasil selaku badan berkanun berstatus diasingkan saraan dan dibebaskan sepenuhnya dapat memaksimumkan pendapatannya bagi menampung sebahagian perbelanjaan tahunan iaitu kos operasi dan modal yang semakin meningkat. Dan 7, untuk memastikan lembaga hasil kekal relevan
dalam menjalankan aktiviti pelaburan seiring dengan perkembangan pelaburan yang ditawarkan di pasaran. Perbandingan peruntukan akta mengenai kuasa pelaburan antara agensi kerajaan yang lain adalah seperti Akta Kumpulan Wang Persaraan KWAP 2007 yang juga telah dilaksanakan sebagai penanda aras. Yang pertua, kesimpulannya, Rang Undang-Undang Pindaan Lembaga Hasil 2023 ini adalah penting supaya lembaga hasil dapat melaksanakan fungsi-fungsi utama penubuhannya dengan lebih berkesan. Semoga dengan pindahan ini LHDNM akan dapat memainkan peranan jitu dalam menyumbang kepada pertambahan hasil negara. Saya mohon mencadangkan. Ada sesiapa yang menyokong?